وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kita terus kepada perbincangan kita ya. Kita direct terus pada pembincangan hadis yang pertama. Sebenarnya hadis 40 ni Ibu ya. Ibu yang boleh bacalah dia punya sinopsis mengenai hadis 40 ni. Cuma secara ringkasnya hadis 40 ni adalah tulisan ataupun dinukil oleh Imam Nawawi ataupun disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dalamnya ada 42 hadis sebenarnya, 42 hadis. Tapi kata hadis 40 sajalah. 42 hadisnya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus pergi pertama ya. Sebelum kita doakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kita melalui ilmu yang ditulis oleh pengarang kita Imam Nawawi di dunia dan di akhirat. Manfaat dunia dan juga manfaat akhirat, InsyaAllah. Hadis yang pertama, terus masuk hadis yang pertama Ibu. Saya baca, Ibu boleh dengar dulu insyaAllah ya. Hadis pertama, Al-Hadithu Al-Awwal. Saya pakai yang tadi saya bagi ibu tadi ya. Yang tadi saya bagi ni. Okay. Nampak ke ni? Yang saya bagi tadi tu. Terang sangat ya. Ni dia. Yang saya bagi gambar tadi kan. Ibu kalau dah salin alhamdulillah lah. Okey. Jadi ibu ya, kalau ibu ayah ada cetakan bahasa Melayu, itu semua tak apa, ibu tak sebab print tak apa, tak ada masalah ya. Ibu tulis tangan tak apa dulu ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah, jadi kalau ibu ayah ada cetakan yang Melayu punya, cetakan dalam Malaysia punya yang ada terjemah, ada syarahnya, itu tak kisah semua, tak kisah. Tak nampak muka saya? Sekarang nampak tak ibu muka saya? Nampak? Okey. Tak nampak pasal gelap ke? Okey, boleh ya. Kita terus masuk Al-Hadithu Al-Awwal. Kita bukan syarah macam ulama-ulama syarah. Saya ni bukan ulama. Saya orang biasa, ustaz biasa je, ustaz kecil je. Jadi saya nak, kerana kita mengajar bahasa Arab, saya akan terangkan secara harfiah bahasa Arabnya. Secara harfiah bahasa Arabnya. Okey? Kaedah-kaedah bahasa Arabnya. Untuk syarah-syarah yang tinggi-tinggi tu, ibu-ibu boleh pergi kuliah hadis 40. Ustaz-ustaz yang Masya Allah jauh lebih alim, jauh lebih pandai daripada saya yang ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Al-Hadithu Al-Awwal. Al-Hadis Al-Awwal. Bertanya ibu ayah, Al-Hadis Al-Awwal apa terjemahannya? Al-Hadis Al-Awwal. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Bila kita kata hadis, maksudnya sabda Nabi SAW lah, ya. Kenapa digunakan al-awwal? Kita dari segi harfiah ya. Kaedah nahwu sharaf ni sekali. Kenapa al-awwal? Ibu-ibu apa dia satu dalam bahasa Arab? Satu. Nombor satu apa dia nombor satu? Wahid. Nombor satu wahid. Okey. Yang pertama, wahid ke yang pertama?
Yang pertama bukan wahid, yang pertama awal. Kalau nombor satu, dalam bahasa Inggeris one. Kalau yang pertama dalam bahasa Inggeris one ke, the one ke the first. Okay. First. First kan ibu kan? Yang pertama first dalam bahasa orang putih. Tapi satu one. Macam dalam bahasa Arab, satu wahid. Yang pertama al-awwal. Yang pertama al-awwal begitu. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah. Dalam bahasa Arab, okey, kalau muzakkar awal muzakkar. Kalau yang pertama untuk kalimah yang muannas apa dia? Ula. Sekejap ya. Ula begini, bukan aula, ula. Al-awwal yang pertama tapi untuk muzakkar. Adapun kalimah yang pertama untuk kalimah yang muannas ula. Okey. Contoh kita kata macam kat sini al-hadis. Ibu ayah kalimah al-hadis muzakkar ke muannas? Kalimah al-hadis muzakkar ke muannas? Muzakkar. Maka bila datang sifat dia hadis yang pertama, maka kalimah yang menjadi sifat itu pun kena sama-sama muannas juga. Maka al-hadis, hadis al-awwal yang pertama. Jelas ya? Okey. Contoh saya tukar sikit. Kalau kita kata rakaat pertama. Apa dia dalam bahasa Arab rakaat? Ar-rakaah. Ar-rakaah, rakaat lah. Kalau kita kata rakaat yang pertama, ar-raka'atu al-awwal ke ar-raka'atu al-ula? Ibu ayah, kalau saya kata ar-raka'ah, rakaat. Rakaat pertama, ar-raka'atu al-awwal ke ar-raka'atu al-ula? Al-ula, betul ya? Al-ula ibu. Pasal apa? Kerana kalimah ar-raka'ah muannas, ada ta marbutah. Maka sifat dia pun yang pertama, kita terjemah sama saja. Hadis yang pertama. Rakaat yang pertama. Terjemah sama saja pada kita. Tetapi dalam bahasa Arab ada kaedah dia. Kalau al-hadis itu kalimah muzakkar, maka sifat dia pun yang pertama, hadis yang pertama, maka pertama tu kena ikut muzakkar juga. Al-hadis al-awwal. Kalau contoh kalimah ar-raka'ah, rakaat, ada ta marbutah, dia muannas. Maka datang sifatnya yang pertama pun tak sebut ar-raka'atu al-awwal. Rakaat yang pertama, ar-raka'atu al-awwal salah. Ar-raka'atu dia muannas, maka yang pertama kena ikut muannas juga. Al-ula, begitu ya. Okay. Itu untuk al-hadis al-awwal. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kebanyakan para ulama hadis bila mengarang kitab hadis yang pertama biasanya dengan hadis ini. Apakah hadisnya? Tajuk hadis ini innama al-a'malu binniyat. Tajuk hadis pertama ni tajuknya apa? Innamal a'malu binniyat. Hanya saja al-a'mal, segala amal itu binniyat, dengan niat, dengan niat-niat, ikut niat-niat masing-masing. Itu kita akan syarah nanti insya-Allah. Dan kalimah innama al-a'mal binniyat, al-amal tu mufrad ke, musanna ke, jamak ke, kita akan bincang lepas ni insya-Allah. Okey. Kita terus masuk kepada matan hadis. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattabi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Begitu ibu ya. An Amiril Mu'minin. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kalimah an. An ini apa nama ibu? An ini isim ke fi'il ke huruf? Kalimah an Amiril Mu'minin saya tulis ya. An. Begini. Kalimah an itu huruf. Dia adalah huruf ibu ya. Dia bukan isim, dia bukan fi'il. Dia adalah ibu yang huruf pula ada banyak huruf. Ni huruf apa namanya? Apa nama huruf an ni? Huruf apa namanya?
Huruf jar, ibu, betul, huruf jar. Huruf jar, ibu, ya. Namanya huruf jar. Contoh huruf jar yang lain apa dia? An, min. Biasa jumpa min, ala, fi, ila. Banyak. Ada banyak, ya. Okey. Jadi ibu, ya, an. Daripada Amiril Mukminin. Kalimah amir. Apa dia makna amir? Amir ni maksudnya ketua. Amir maksudnya ketua. Fi'il amara. Amara mudhari'nya ya'muru. Okey. Masdarnya amron begini. Okey. Boleh tengok. Amara ya'muru. Ibu-ibu, apa terjemah amara? Apa terjemah amara? Amara tu apa maksudnya amara? Amar ma'ruf nahi mungkar. Apa dia amar? Amar tu apa? Fi'il amar. Apa dia amar? Perintah. Ibu, ibu-ibu tulis, ya, tulis, jangan suara. Ibu-ibu semua tulis, jangan suara. Suara bila saya minta suara baru ibu pakai voice, ya. Okey, tak apa ibu. Perintah, perintah ataupun suruhan. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah, kita tahu amara maksudnya perintah. Amara telah memerintahkan. Ya'muru sedang ataupun akan memerintahkan. Amron, amron perintah saja. Okey, ibu ayah. Ada satu nafsu antara banyak-banyak nafsu ni, ada satu nafsu yang nafsu tu suka suruh buat jahat. Apa nama nafsu tu? Apa dia nama nafsu yang suka sangat suruh buat jahat? Ibu. Sebenarnya ejaan dalam bahasa Arab apa? Ejaan dalam bahasa Arab begini, ya. Okey. Dalam bahasa Arab bukan amarah, sabdu. Mim itu sabdu. Amarah. Jadi ibu ayah, bila kita kata nafsu amarah ni, bukan nafsu amarah ni asyik nak marah aja. Orang faham, orang Melayu faham. Nafsu amarah ni, nafsu asyik nak marah aja. Kau ni nafsu amarah betul lah. Bukan. Ibu ayah, amarah maksudnya nafsu jahat yang sentiasa suruh buat jahat. Nafsu yang sangat degil, yang sentiasa sungguh-sungguh menyuruh untuk buat jahat, buat langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu nafsu ammarah. Nafsu innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu la'ammarah, sungguh-sungguh menyuruh kepada perbuatan jahat, kecuali nafsu yang telah diberi rahmat, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita nak terang kalimah amir, tapi kita melirik sampai sini biar faham betul-betul. Jadi ibu ayah, amarah maksudnya suruh. Nafsu ammarah, nafsu yang suka menyuruh. Jadi satu orang yang boleh memberi suruhan dalam satu kumpulan, satu orang yang boleh memberi suruhan kepada satu kumpulan, ada kuasa, dia ada autoriti. Siapa ibu, saya cek je. Saya mute ni, ya. Sekejap saya cari siapa. Mungkin ada ibu tak perasan. Okey, Ibu Latifah saya mute, ya. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak apa. Apa tadi? Allahumma salli alaihi wasallam. Apa tadi? Okey, dalam satu organisasi yang layak memberi suruhan, yang layak memberi perintah, siapa? Orang bawah ke orang atas? Orang bawah ke orang atas, ibu ayah? Yang layak untuk beri perintah dalam satu organisasi orang atas. Ibu Salamah, ya, orang atas. Jadi orang atas ni kita panggil apa? Ketua lah. Maka daripada situlah ibu, amir memberi makna ketua. Kerana kenapa dalam bahasa Arab ketua dipanggil amir? Kerana dia ada autoriti untuk bagi perintah. Yang mana perintah dalam bahasa Arab adalah amarah. Jelas ibu ayah, kenapa dipanggil amir, ketua? Kerana dia ada autoriti untuk memerintah, memberi arahan. Jelas tak sekarang ibu ayah? Kenapa dipanggil amir? Jelas tak?
Jelas ya? Okey. Sekarang ni Ibu Ayah biasakan dengar Amirul Mukminin, Amirul Mukminin. Okey. Amir jemaah itu ketua jemaah. Amir. Kalau biasa keluar dengan jemaah dakwah ni, panggil Amir Sab. Sab tu bahasa Hindustan. Inspektor Sahab kan. Amir Sab, tuan ketua. Macam tu. Ibu Ayah yang dirahmati Allah. Jadi, Amir ketua. Al-Mu'minin, daripada Amirul Mu'minin, dah jadi istilah dah. Amirul Mu'minin tu dah jadi istilah. Tapi dari segi bahasa pun maksudnya ketua orang-orang beriman. Tapi kita tak terjemah lah Ibu. Daripada ketua orang beriman, bukan. Kita tak terjemah pun kalimah tu. Kita kata daripada Amirul Mu'minin terus. Daripada Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab, begitu kita kata terjemah. Betul kan? Cuba ibu-ibu yang tengok Quran terjemahan pula. Kalau sesiapa ada terjemahan hadis 40, cuba tengok Amirul Mukminin dia terjemah ke tak terjemah tu? Ataupun Amirul Mukminin saja. Ada tak yang terjemahkan Amirul Mukminin dalam terjemahan masing-masing? Ada tak? Yang ada terjemah lah. Yang ada buku terjemahan. Ada tak? Tak ada kan? Ada. Ibu Nusidah punya ada. Dia terjemah apa? Ketua orang-orang beriman. Mana dia terjemah? Okey, kalau macam Ibu Maimunah punya, Amirul Mukminin je. Nampak tak? Ibu Saidah diriwayatkan daripada Amirul Mukminin. Ibu Nusidah, Ibu Zainab, maksudnya terjemah Ibu Nusidah, Ibu Zainab, kalau dia terjemahkan ketua orang beriman, boleh, tak ada masalah. Tapi lebih tepat adalah tak payah terjemah. Okey? Ibu Ayah, bukan satu malam kita nak ambilkan satu hadis ni, bukan. Kita ni, macam kita belajar tafsir Quran tu sikit-sikit. Bukan kena ada habiskan hadis 40 ni. Dalam masa terdekat, bukan. Kita nak belajar bahasa ni. Okey, Amirul Mukminin. Okey, daripada Amir Al-Mukminin. Ibu Ayah, kita masuk nahwu sikit. Kenapa dibaca Amiri tu? Kenapa dibaca baris bawah ra tu? Amiri, kenapa? Kerana ada an sebelumnya, ada huruf jar. Lepas huruf jar. Okey. Ibu Ayah yang dirahmati Allah. Okey Adakah selepas huruf jar mesti baris bawah? Soalan saya, adakah lepas huruf jar mesti baris bawah? Mesti ke baris bawah? Ibu Saidah, ya, yang lain? Mesti ke? Ibu Ayah, ini kesilapan ramai. Termasuk saya dulu masa saya belajar, saya faham lepas huruf jar mesti baris bawah. Jawapannya tidak. Tak semestinya. Biasa baris bawah. Betul. Kebiasaan baris bawah. Selalunya baris bawah. Tetapi tak semestinya. Tu kita akan belajar nanti dalam ilmu nahwu. Sekarang ni poinnya cukup ibu ayah tahu. Kena faham sekarang ni. Tak semestinya lepas huruf jar mesti baris bawah. Tak semestinya. Jelas ibu ayah ya? Tak semestinya. Okey. Tapi di sini baris bawah. Kenapa? Pasal dia isim mufrad. Itu pun ada perbahasan. Saya tak nak masuk dalam sangat. Cukup tahu Amiri baris bawah kerana ada an. Cukup tahu itu dulu asas. Al-Mu'minin. Tengok kalimah Al-Mu'minin Ibu Ayah. Dia datang daripada fi'il madinya amanah. Kan takut nanti ada yang kata, Ustaz, bila nak habis macam ni? Itulah saya kata harfiah Ibu. Kita ni harfiah. Bukan kita nak belajar tafsir hadis ni. Ataupun kita nak belajar syarah hadis ni dengan detail. Tak. Itu ibu-ibu boleh belajar hadis dengan ustaz-ustaz lain. Jadi kita nak belajar bahasa. Cuma sebelum ni kita belajar bahasa. Kita ambil kalimah-kalimah Quran. Kan nampak tak? Dalam kita belajar Quran, ada masa kita belajar dia punya kalimah saja. Ada masa kita belajar tafsir mendalam tafsirnya. Contoh surah Yasin. Ada yang kita ambil surahnya saja. Ada surah Yasin, contoh malam tadi kita ambil tafsirnya. Tafsirnya lain. Tafsir lain. Harfiah lain. Harfiah ni kita macam sekarang ni harfiah hadis 40 ni kita tengok setiap kalimah tu kita syarahkan. Setiap kalimah tu. Ikut kaedah bahasa Arab. Jelas? Okay, balik ke sini. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi amana, fi'il mudhari'nya yu'minu. Okey. Ibu Ayah, amana. Amana berapa huruf? Dah jadi 4 huruf kan? Amana ada 4 huruf. Maka bila 4 huruf, fi'il mudhari' mula baris depan. Jadi amana, fi'il mudhari'nya mesti mula baris depan. Jadi amana yu'minu. Amana yu'minu. Daripada bab af'ala yuf'ilu
masdarnya if'alan. If'al. Maka amana yu'minu itu yang masdarnya kita sebut sebagai imanan. Imanan masdarnya. Amana yu'minu imanan itu masdarnya. Jadi kalimah iman, beriman. Iman itu adalah masdar, root word daripada amana. Okey. Jadi isim fa'il ni macam mana isim fa'il? Saya sudah ajar ibu-ibu ya, siapa yang baru belajar, jangan ala kita ni dah terlambat belajar lah, orang ni semua dah pandai. Ini yang masalah ni ibu ni. Bila baru masuk kelas, baru jinak-jinak, bila dengar syarah macam ni sikit, nampak macam tinggi sikit, orang-orang lain semua jawab cepat, dia tak dapat jawab, dah mula rasa orang lain semua dah pandai, aku tak pandai, tak payah belajar lah. Tak naklah macam tu. Kan? Tak nak macam tu. Itu semua ditipu oleh syaitan. Syaitan tak nak kita belajar agama. Nak pula belajar nak faham bahasa Arab, bahasa Quran ni. Pantang dia kita belajar macam ni. Okey, tak apa. Ibu ayah dengar dulu. Tak faham dengar. Jadi, isim fa'il sekarang ni 4 huruf kan fi'il madhinya. Diambil daripada fi'il mudhari'. Yu'minu, tulis balik yu'minu begini. Okey. Untuk jadikan dia isim fa'il, langkah pertama, huruf pertama ya tu dibuang, diganti dengan mim. Jadi yu'minu dah jadi begini. Jadi macam ni. Ini isim fa'il kepada bab if'al. Muf'il, mu'min. Jadi kalimah mu'min ni boya, kita nak bincang kalimah mu'min ni. Nak bincang kalimah mu'min ni, tapi kita faham dulu. Kalimah mu'min isim apa namanya boya? Kalimah mu'min. Isim apa? Isim fa'il ke isim maf'ul? Isim fa'il ke isim maf'ul? Mu'min. Betul ibu, isim bukan maf'ul ibu Sa'idah. Isim fa'il. Ibu Sa'idah kena dengar lagi ya, kena dengar lagi syarah isim fa'il dalam pengajian surah Al-Muftahi peringkat pertama. Ibu Sa'idah kena ambil berat ni insya-Allah ya. Ibu Sa'idah dengar balik nanti. Nanti ibu Sa'idah akan faham insya-Allah. Okey ibu ya. Jadi tadi yu'minu jadi mu'min. Saya tulis balik. Ya. Okey, ibu ayah tengok. Yu'minu jadi ya tukar pada mim jadi mu'minu. Dan kerana sekarang dia isim, betul lah dia Nasir. Fa'il tu orang yang membuat. Jadi ibu ayah bila dia jadi isim, mu'min jadi isim, tanwinkan dia. Kalau tak ada alif lam datangkan tanwin. Jadi mu'minun. Sekarang ni ibu ayah dalam ayat Amir al-mu'minin ada alif lam kan? Maka al-mu'minu begini. Al-mu'minu. Seorang. Kalau dua orang beriman, saya tulis dulu. Al-mu'minani begini. Al-mu'minani, dua orang yang beriman. Dan kalau ramai orang beriman, dia jadi jamak. Jamaknya macam mana? Jamaknya ibu ayah begini. Al-mu'minuna. Asalnya dengan waw nun. Al-mu'minuna. Qad aflahal mu'minun. Jadi kalimah al-mu'minun itu jamak. Ustaz, sini al-mu'minin kenapa? Ni kita akan belajar dalam ilmu nahwu. Jadi ibu ayah, kadang-kadang kita sebut baca al-mu'minun. Kadang-kadang kita baca dengan al-mu'minin. Bolehkah baca suka hati dia nak baca al-mu'minun, suka hati nak baca al-mu'minin? Tak boleh. Dia ada kaedah-kaedah dia. Dia ada sebab-sebab dia. Di sini ibu ayah bagi yang pernah belajar, pernah dengar, kenapa ni? Al-mu'minin dia jadi mudhaf ilaih kepada amir. Jadi mudhaf ilaih kepada amir. Jujur saya tanya ibu ayah. Okey. Ibu ayah cuba jawab ya. Siapa antara ibu ayah yang tak pernah dengar? Yang pernah dengar stop dulu, jangan komen. Yang langsung tak pernah dengar. Tak pernah dengar kalimah mudhaf ilaih. Yang tak pernah dengar komen saya. Yang tak pernah dengar saja. Saya nak tahu yang tak pernah saja. Yang pernah tapi tak faham kemudian. Yang tak pernah langsung. Ini yang tak pernah langsung. Saya nak ramai yang tak pernah langsung. Saya nak banci ni. Saya bukan nak pandang rendah kita. Langsung tak pandang rendah. Saya nak banci. Saya nak bantu ibu ayah. Faham? Okey. Siapa antara ibu ayah yang pernah dengar mudhaf ilaih tapi tak faham? Siapa yang pernah dengar, tulis saya pernah tapi tak faham itulah.
Siapa yang pernah dengar tapi tak faham? Okey, sekarang ni ibu-ibu yang bagi sekarang pernah dengar tapi kurang faham macam tu ya. Okey. Okey. Kebanyakannya pernah tapi tak faham. Okey. Ibu ya, saya tak terangkan malam ni. Bukan masanya untuk saya terangkan mudhaf ilaih. Tunggu sampai masanya ilmu nahwu nanti saya akan terangkan apa tu mudhaf ilaih. Cuma secara asas ya, kita boleh kata penyandaran, sandarkan. Contohnya Amirul Mukminin, ketua. Ketua kepada siapa? Ketua kepada pengganas ke? Ketua kepada orang asli ke? Ketua kepada orang barat ke? Okey, contoh macam tu. Ketua pada siapa? Jadi penyandaran itu dipanggil mudhaf ilaih. Ketua yang disandarkan kepada orang-orang beriman, maka dipanggil ketua itu sebagai mudhaf yang menyandar, yang disandar orang-orang beriman, mudhaf ilaih yang disandarkan kepadanya. Apa tu Ustaz tak faham? Saya bukan nak terangkan itu sekarang Ibu Ayah. Apa yang Ibu Ayah kena tahu sekarang, kalimah al-mu'minin, kalimah jamak. Itu semua, kesemua 55 orang ni kena tahu. Kesemua 55 orang yang sedang dengar, sedang tengok live ni, semua kena tahu kalimah al-mu'minin adalah kalimah jamak. Jadi al-mu'minin orang-orang beriman. Terjemahnya orang-orang beriman. Jelas Ibu Ayah dia jamak. Tapi kenapa dia jadi al-mu'minin, tak baca al-mu'minun? Cukup tahu namanya mudhaf ilaih. Siapa faham, tak faham pun tak apa. Apa tu mudhaf ilaih Ustaz? Kita tak terangkan sekarang. Belum masanya. Nanti terangkan besok kalau kuliah macam ni lagi, orang tak datang dah. Pasal apa? Takut. Apa susah sangat bahasa Arab ni kan? Padahal senang saja. Jadi kerana tahap ibu-ibu sekarang ni ramai yang pernah dengar, tak faham ataupun tak pernah dengar, maka secara adilnya saya tak terangkan kat sini. Boleh boyan insya-Allah ya. Okey, cukup. An Amiril Mukminin, daripada ketua orang-orang beriman. Cukup tu itu. Apa gelarannya? Abi Hafs. Abi Hafs. Okey, Ibu Ayah. Biasa tak dengar? Contoh, satu orang dia ada anak. Anaknya ada 5 orang. Anak dia ada 5 orang. Biasanya dia ambil anak yang pertama. Anak dia ada 5 orang. Anak pertama contoh nama Ahmad. Namanya Ahmad. Maka kalau dia bapa pada Ahmad dipanggil Abu Ahmad. Bapa Ahmad. Kalau dia mak pada Ahmad dipanggil Ummu Ahmad. Ummu Ahmad. Contoh lagi. Apa? Dia ada anak nama apa? Anaknya nama Kalsum. Contoh nama anaknya Kalsum. Kalsum tu ibu sebenarnya nama lelaki tau. Ummu Kalsum tu baru nama perempuan. Ummu Kalsum, mak pada Kalsum. Bukan Kalsum tu nama perempuan. Kalsum tu nama lelaki. Tapi tak apa, tak ada masalah. Ibu Ayah ya. Jadi bapa pada Kalsum Abu Kalsum. Mak pada Kalsum Ummu Kalsum. Ada anak nama Habibah. Abu Habibah, Ummu Habibah, begitu. Contoh. Saya Kamil. Bapa saya nama Mu'alla. Jadi Mu'alla tu siapa? Abu Kamil. Nur Aini, mak saya nama Nur Aini. Nur Aini tu siapa? Ummu Kamil. Tu dipanggil gelaran. Ini boleh dipanggil kuniyah dalam bahasa Arab. Kuniyah. Sini ya, ibu-ibu boleh sering. Namanya kuniyah. Kuniyah. Apa kuniyah? Gelaran. Bapa pada sekian-sekian, mak pada sekian-sekian, macam tu. Adakah itu untuk mak bapak je? Kalau anak boleh. Bapa saya nama Mu'alla, saya Ibnu Mu'alla. Saya Ibnu Mu'alla. Ibnu tu anak lelaki kepada Mu'alla. Kalau anak perempuan, Bintu Mu'alla. Binti. Bahasa Melayu kita binti kan? Arab Bintu Mu'alla. Ini kita panggil kuniyah. Jadi Abi Hafs. Bapa kepada Hafs ya. Okey. Itu apa kita panggil ibu? Kuniyah dia. Apa pula namanya? Apa namanya? Umar ibn Al-Khattab. Sebelum itu ibu, Abi. Tengok kalimah Abi. Okey. Ibu-ibu, contohnya Abu Bakar. Okey. Abu Bakar, kadang-kadang dibaca Abi Bakar. Kadang-kadang dibaca Abi Bakar begini. Mana yang betul Ustaz? Abu ke Abi? Dua-dua betul, tapi tengok keadaan. Bahkan kadang-kadang boleh dibaca Abah.
Aba Bakar. Ustaz, Abu ke, Abi ke, Aba ke? Mana itu betul ni? Nak beritahu ibu ayah, secara umum kalimah Abu ni boleh dibaca Abu, kadang-kadang boleh dibaca Aba, kadang-kadang boleh dibaca Abi. Contoh Abu Hurairah. Kadang-kadang kita dengar An Abi Hurairah. Kita biasa kita sebut Abu Hurairah. Bila hadis An Abi Hurairah. Kadang-kadang dibaca, ada ketika boleh dibaca Aba Hurairah. Mana yang betul? Semuanya betul, tapi kena tengok keadaan. Keadaan bahasa, keadaan ayat. Boleh buat yang semua insya-Allah. Di sini kita baca dengan Abi Hafsin. Jelas? Okey, Umara. Ibu yang perasan tak? Kalau saya bagi contoh ayat dalam bahasa Arab, kalau Umar ni tak ada tanwin, perasan tak? Siapa perasan Umar ni saya bagi dalam contoh latihan tak ada tanwin, perasan tak? Umar tak ada tanwin, pasal tu dekat sini pun Umara kita baca. Umara. Ya, Umara. Perasan kan? Tak ada tanwin. Jadi Umar adalah di antara nama-nama khas yang tak ada tanwin. Ibu ya, satu kaedah ya. Kita akan belajar nanti, jangan risau. Kita akan belajar dalam ilmu nahwu. Pasal kita masih baru. Bagi ibu-ibu yang ikuti pengajian, saya iklan sikit. Sebenarnya kuliah online ni asalnya masa bulan 3 PKP dulu saya dah tak ada kuliah langsung. Biasa kuliah bahasa Arab di masjid, di surau, di madrasah, di pusat-pusat pengajian. Allah uji habis semua tak ada. Saya mula buat online 10 orang je dulu, 10 orang. Last saya tak ada elankan sangat pun, tapi dia disampai-sampai macam itulah ibu ayah yang dirahmati Allah. Okey. Apa saya nak beritahu pada ibu ayah? Jangan rasa susah lah. Jangan rasa susah. InsyaAllah kita belajar sikit-sikit insyaAllah. Okay. Umar ni kata nama khas yang tidak ada tanwin. Kalau kata nama khas yang tak ada tanwin ini, dia takkan ada baris bawah. Kita tak pernah baca Umari. Tak ada. Tapi kalau Muhammad yang ada tanwin, boleh baca Muhammadun, boleh baca Muhammadan, boleh baca Muhammadin, Dun dan Din. Tapi kalau nama Ahmadu tak ada tanwin, Umaru tak ada tanwin. Dia boleh baca dua cara je. Sama ada Ahmadu ataupun Ahmada. Umaru ataupun Umara. Umari tak ada Umari. Jangan pandai-pandai Umari. An Umari ke Abi Hafsin Umari bini, tak ada salah. Umara. Kenapa Ustaz? Itu jangan tanya sekarang. Belum masanya. Jadi ibu ayah, siapa yang belum ada asas, ikuti semua pengajian. Mana-mana sempat pengajian, ikuti. Semua pengajian saya akan kaitkan dengan bahasa Arab insya-Allah. Ibu ayah teruskan. Umar ibni Al-Khattab. Kenapa tak? Umar ibni Al-Khattab. Ibni, anak lelaki kepada Al-Khattab. Kenapa baris bawah Al-Khattabi, kenapa baris bawah itu kita tak bincang lah. Terus, masuk pada qala. Ulang balik. Daripada Amirul Mukminin, apa gelaran dia? Gelarannya Abi Hafs ataupun Abu Hafs. Apa namanya? Namanya Umar bin Al-Khattab. Biasanya disebutkan gelaran dulu. Kunyah dia. Okey, jadi kalau saya ada anak saya nama pertama nama Umar, maka saya Abu Umar. Ibu-ibu, siapa nama anak pertama ibu? Jadi ibu adalah ummu kepada sekian-sekian. Macam tu. Okey. Qala, dia telah berkata. Qala fi'il madhi ibu ayah. Qala, kita dah biasa dengar ya. Qala ni fi'il madhi. Ibu ayah, kenapa tak gunakan qalat? Kenapa tak sebut qalat? Kenapa qalat? Ibnati. Okey. Kita stop sekejap, kita tengok Ibu Rosyati punya soalan. Ibnati. Okey, Ibnati ni ibu ayah. Ibu pun betul juga. Ibnati ni kita boleh kata Ibnati ni apa ni? Panggilan manja pada anak. Ibnati, anak perempuanku, macam tu. Ataupun anak perempuan. Ibnati, anak perempuanku ataupun anak perempuan. Itu kata manja lah, panggilan manja. Okey, insya-Allah ibu ya. Balik kepada ke sini. Sami'tu. Okey ibu ya. Dalam bahasa Arab, kita ada fi'il madhi sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u, masdarnya sam'an. Isim fa'alnya sami'.
Okey, kemudian dia punya fi'il majhul, saya tulis kejap, bagi saya tulis. Okey, ibu-ibu, siapa yang tak tahu lagi boleh salin kejap lagi Saya tulis dulu. Okey. Sekejap Okey, begini. Ibu yang seperti yang saya bagi. Sami'a, fi'il madinya 3 huruf. Dan mim bari bawah. Sami'a yasma'u sam'an. Oleh kerana dia 3 huruf, maka fi'il isim fa'ilnya atau wazan fa'ilun. Sami'un. Sami'a dia telah mendengar. Yasma'u dia sedang ataupun akan mendengar. Sam'an pendengaran ataupun dengar saja masdarnya. Sami'un orang yang mendengar, isim fa'il, orang yang mendengar. Sumi'a fi'il madhi majhul, dia sumi'a telah didengar. Telah didengar. Dalam bahasa Melayu dipanggil kata kerja pasif. Kalau tadi sami'a kata kerja aktif. Sumi'a kata kerja pasif. Sumi'a telah didengar. Fi'il mudhari'nya yusma'u sedang ataupun akan didengar. Sam'an terjemah root word, masdar, kata dasar, pendengaran. Masmu'un, isim maf'ul, yang didengar. Masmu'un, yang didengar. Sami'un, yang mendengar. Masmu'un, yang didengar. Nampak beza? Okey. Jadi, kita dah jelas kotak 8 tu, tafsir kotak 8. Siapa yang tak pernah dengar tafsir kotak 8, sila ikuti pengajian Surah Al-Miftahir peringkat pertama. Ada saya terangkan di situ insya-Allah. Sami'tu. Jadi sami'tu tu daripada sami'a ke daripada sumi'a ibu ya? Sami'tu tu daripada sami'a ke sumi'a? Daripada fi'il saya kejut saya. Ibu Wan Azam, saya mute dia. Terkejut saya tadi. Okey. Mana tadi? Ibu ya, saya ulang balik. Daripada sami'a fi'il madhi ma'ruf. Minta maaf ibu ya, kalau ibu-ibu unmute, dia suara tu jadi kuat tu saya terkejut. Sebab keluar Allah Akbar. Kalau keluar pucut tadi malu saya. Ibu ayah yang dirahmati Allah, sami'a. Jadi kalau aku mendengar, sami'tu. Aku mendengar, sami'tu. Jadi di sini, sami'tu aku telah mendengar. Ya. Siapa aku tu ibu ayah? Siapa aku di sini? Sami'tu aku telah mendengar. Siapa aku tu? Siapa yang dimaksudkan? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ibu ya. Sayyidina Umar. Okey. Aku telah mendengar. Jadi ibu ayah. Okey, perbuatan mendengar tu siapa yang buat? Memanglah daripada Allah. Itu memanglah tauhidnya daripada Allah lah. Tapi dalam sekarang ni, hakikat sekarang ni macam saya kata, saya mendengar suara saya dalam laptop ni, dalam apa ni, tab ni. Ibu-ibu mendengar suara saya daripada handphone ibu. Jadi ibu-ibu mendengar. Yang didengar ni suara saya. Okay. Jadi boleh perbuatan sami' itu aku telah mendengar. Siapa yang dengar? Sayyidina Umar mendengar. Maka perbuatan mendengar tu dah ada tak yang melakukannya? Dah ada ke tidak? Perbuatan mendengar tu dah ada pelakunya belum? Dah ada pelakunya. Okey. Apa yang didengar oleh Sayyidina Umar? Apa yang didengar? Aku telah mendengar Rasulullah. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda. Okey, jadi oleh kerana perbuatan mendengar dah ada yang melakukan, iaitu aku kembali pada Sayyidina Umar, Rasulullah beri atas kerana dia menjadi maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Biasanya maf'ul bihi ni dia beri atas. Biasanya maf'ul bihi dia beri atas. Ustaz, apa itu maf'ul bihi Ustaz? Kita tak belajar lagi. Memang kita tak belajar lagi. Ibu yang dengar secara ringkas saja. Contoh saya kata, Muhammad makan ikan. Muhammad makan ikan. Ibu-ibu perbuatannya apa? Muhammad makan ikan. Apa perbuatannya? Apa fi'ilnya? Makan. Okey. Siapa yang melakukan perbuatan makan? Muhammad makan ikan. Siapa yang makan? Muhammad yang makan. Maka perbuatan makan dibuat oleh Muhammad. Muhammad adalah fa'il. Muhammad adalah fa'il kepada perbuatan makan.
Yang dimakan adalah ikan. Muhammad makan ikan. Ikan tu bukan dia yang makan. Ikan tu bahkan kena makan. Itu dipanggil maf'ul bihi. Jadi boleh dalam ayat ni, yang mendengar siapa? Yang mendengar dalam hadis ini, yang mendengar siapa? Sayyidina Umar yang mendengar. Yang didengari oleh Sayyidina Umar apa? Didengar Rasulullah bersabda. Maka Rasulullah dibaca pada atas kerana maf'ul bihi. Itu secara asas saja. Okey, kita tak nak bincang dalam-dalam, cukup ibu yang tahu kenapa dibaca Rasulullah pada atas kerana maf'ul bihi. Cukup sampai situ dulu. Okay. Ibu ayah, tengok kalimah Rasulullah. Rasulullah. Tengok kalimah Rasul. Kalimah Rasul. Kenapa dipanggil Rasul? Kenapa dipanggil sebagai Rasul? Satu orang lelaki yang terpilih, yang Allah Ta'ala pilih dia, Allah bagi wahyu padanya, dan dia wajib menyampaikan wahyu itu pada umatnya, dipanggil sebagai Rasul. Kenapa dia panggil Rasul, ibu? Terjemahnya pesuruh Allah, ibu. Terjemahnya pesuruh. Kita kena tengok ibu ayah ya, dalam bahasa Arab, kita kena tengok punca kalimah. Tengok punca kalimah. Jadi kalimah Rasul, Ra, Sin, Waw, Lam, apakah 3 huruf utama daripada kalimah Rasul? Apakah 3 huruf utama daripada kalimah Rasul? 3 huruf utama. Apa dia? Ra, Sin, Lam. Betul Haji Nasir ya? Ibu Suria, saya tak minta terjemah. Saya tanya apa 3 huruf utama. Itu maksud saya ya. Okey. Ra, jawapannya Ra, Sin, Lam. Ibu-ibu kena perhatikan soalan saya betul-betul ya. Okey. Ibu dengar saya cakap ya. Saya stop sekejap. Ibu-ibu ayah, betul Ibu Suria, betul ya. Ibu-ibu ayah, nanti lepas ni, ibu-ibu ayah pastikan dengar soalan saya betul-betul. Takut ibu-ibu ayah, saya boleh baca bila ibu ayah silap macam tu, ibu ayah ketika itu kurang fokus. Ataupun ibu ayah tengah fikir benda lain dan ibu ayah nak terus jawab. Okey, ibu ayah kena tenang dulu. Okey, supaya ibu ayah boleh fokus. Saya ulang balik. Ini untuk semua ya, ini untuk semua sekali. Ibu ayah, kalimah Rasul 3 huruf utama adalah Ra, Sin, Lam. Okey. Daripada Ra, Sin, Lam ni ibu ayah, apa di antara perkataan yang ibu-ibu biasa dengar dalam bahasa Melayu pun ada perkataan tu? Apa dia? Betul, selain Rasul, kalimah lain. Apa dia? Risalah, betul ibu, risalah ya. Risalah. Risalah. Okey. Nak tanya ibu ayah. Haji Nasir, belum pesuruh surahan? Belum lagi? Belum. Haji Nasir saya tak tanya lagi. Tak tanya benda tu. Okey, sekarang kita step by step. Tunggu soalan benda saya tanya baru kita jawab. Saya tak tanya jangan bagi dulu. Kita kena step by step. Okey, boy, saya ulang balik ya. Kalimah risalah. Okey, risalah. Tunggu saya tanya. Ibu ayah, risalah tu apa terjemah dalam bahasa Melayu? Risalah, apa terjemah risalah dalam bahasa Melayu? Saya mendapat risalah daripada kawan saya. Apa dia risalah? Artikel lembaran. Okey. Lebih tepatnya macam kita kata surat lah, surat. Betul, surat ibu. Lebih tepatnya surat. Surat. Jadi ibu ayah, risalah ni surat. Jadi kalau kita di Malaysia ni, orang yang menghantar surat kita panggil apa? Orang yang menghantar surat kita panggil apa gelarannya? Postman. Postman. Jadi ibu ayah, postman ni orang yang menghantar surat. Itu gelaran dia. Tapi kalau risalah itu datang daripada Allah Ta'ala, risalah Allah, membawa risalah Allah, maka orang tu dipanggil Rasul. Dipanggil Rasul. Kenapa dipanggil Rasul? Kerana ada kaitan dengan risalah tadi. Maka dipanggil Rasul kerana orang mulia ini, insan mulia ini, dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi maksum, dipelihara daripada segala dosa. Ibu ayah yang dirahmati Allah, dipanggil Rasul ya. Rasul, pembawa risalah Allah. Nampak tak? Kenapa dipanggil Rasul? Kerana daripada perkataan risalah. Jadi, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah. Barulah kita tahu terjemah utusan. Terjemahnya utusan Allah. Risalah, antara terjemah risalah juga adalah perutusan. Antara terjemah risalah juga ibu ayah adalah perutusan. Maka yang membawa risalah dipanggil Rasul,
baru terjemahnya kita terjemah utusan Allah. Jelas ibu ayah semua? Kenapa dipanggil Rasulullah tu utusan Allah? Kerana Rasul datang daripada kalimah risalah yang maknanya perutusan. Okey. Jadi ibu ayah, ni perutusan daripada siapa? Kalau sebut Rasul secara umum ibu ayah, kalau sebut Rasul secara umum, kalau Rasul saja secara umum, itu maksudnya utusan, postman. Pasal tu postman boleh kita panggil Rasul. Dah datang Rasul, datang Rasul. Mana ada Rasul sekarang ni? Tak, Rasul maksudnya postman datang. Rasul. Boleh, tak ada masalah. Pasal tu disandarkan utusan kepada siapa? Rasul Allah, utusan kepada Allah. Ni kita kena sandar tadi tu. Mudhaf ilaih tadi. Utusan kepada Allah. Macam tu. Jelas ibu ya? Sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah, utusan Allah. Jadi kita terjemah Rasulullah sajalah. Kita tak adalah terjemah utusan Allah. Cuma secara harfiah kita kena tahu kenapa dipanggil Rasul. Itu ya, ibu ya, jelas? Okey, yaqulu, bersabda. Aku telah mendengar Nabi SAW bersabda. Apakah sabdaan Nabi, ibu ya? Innamal a'malu binniyat. Okey, ni saya duduk sila pula. Lenguh. Ibu ya, lagi 10 minit je, cepatnya. Kejapnya, la ilaha illallah, kan? Masya Allah. Okey, tak apa, terus. Kita bukan nak cepat habis, kita nak faham. Apa saya nak cakap tadi ya? Ibu tengok. Okey dia, kejap ya. Kalau satu perbuatan, satu pekerjaan, kita panggil amal. Jamaknya a'mal. A'mal. Okey. Ibu ya, kalau mufradnya, singular dia, amalun, amal. Jamaknya a'mal, amalan. Di sini ada alif lam kan? Okey, kalau masuk alif lam jadi al-a'mal, ya. Jadi al-a'malu binniyat. Okey. Okey ibu ya. Al-a'malu binniyat. Innama kemudian, tengok dulu. Al-a'malu binniyat. Semua amal itu dengan niat-niat. Maksudnya niat ni ada macam-macam niat. Tengok apa niat kita lah. Contoh ibu ya. Ada orang, contoh ya. Ada orang bila ada orang dengar dia, contohnya bila ada orang dengar dia baca Quran, dia tahu orang dengar dia baca Quran, dia pun baca dengan sedap. Dia baca dengan mendayu-dayu. Kan? Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Baca lagu-lagu. Kalau jadi imam, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Baca berlagu. Tapi bila semayang seorang-seorang kat rumah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Pasal apa? Pasal tak ada orang dengar. Baca pun kabut je. Tapi bila jadi imam kat masjid, contohlah, ni kita tak cakap siapa-siapa. Contoh, kita muhasabah diri kita lah. Kan? Bacaan ni bila orang dengar, mendayu dia baca Masya Allah. Jangan cakap pada orang. Kita muhasabah diri kita lah, ibu ayah. Baru tengok orang. Jadi ibu ayah, niat orang tu tak sama. Ada orang bila baca Quran, dia baca memang niat dia untuk dapat redha Allah. Ada orang bila baca Quran, memang niatnya dengan baca Quran ni, sekian-sekian niat. Ibu ayah, kita jangan tengok niat orang. Kita tak tahu niat orang. Tengok diri kita lah. Tengok diri kita. Jangan sibuk nak tengok niat orang. Kita tak tahu niat dia. Tak tahu niat dia. Tapi yang penting, satu amalan tu macam-macam niat orang boleh tu. Ibu ayah, al-a'malu bin niat. Asalnya, al-a'malu, segala amal itu bin niat, dengan niat. Okey. Ibu ayah, bila kita nak tegaskan, maka kita baca macam ni. Tengok saya bagi. Saya tulis ya. Okey. Saya tulis macam ni saja.
Bila ada inna, bukan innama, inna saja. Kalau inna, terjemahannya akan jadi sesungguhnya segala amalan itu dengan niat. Innal a'mala, tu khabar di atas. Asalnya al-a'malu bin niyat. Kalau tidak ada apa-apa sebelum al-a'mal, kita baca al-a'malu bin niyat. Seluruh amal itu dengan niat. Sama tak dalam bahasa kita, bahasa Melayu, seluruh amalan itu dengan niat. Dengan sesungguhnya. Seluruh amalan itu dengan niat. Sama tak maksudnya? Ke yang kedua lebih tinggi maknanya? Mana yang lebih kuat makna? Yang pertama ke yang kedua? Dengan sesungguhnya ke tanpa sesungguhnya? Yang pertama ke yang kedua? Ibu yang kedua kan? Yang kedua. Yang pertama tadi, segala amal dengan niat. Yang kedua, tambah sesungguhnya. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Maka mana yang kuat? Yang kedua kuat. Kenapa kuat? Kerana ada maksud sesungguhnya. Dalam bahasa Arab, sesungguhnya tu kita masukkan inna. Bila kita baca inna saja, al-a'malu dibaca al-a'mala. Ini kita tak bincang sekarang. Cukup ibu ayah tahu, kalau ada inna, bukan innama. Inna saja, terjemahnya sesungguhnya segala amalan. Dengan niat. Ibu ayah, tentu ada beza di antara inna dengan innama. Bila masuk innama, okey. Ibu ayah tengok ya. Kalau inna saja, hadis ni innama. Tapi kalau dengan inna saja, sesungguhnya segala amalan. Tetapi bila masuk inna digabungkan dengan ma selepasnya, maka ibu ayah al-a'mala pada atas tukar balik al-a'malu. Tukar balik jadi al-a'malu. Maka kita baca innama al-a'malu binniyat. Kita nak bahaskan kenapa jadi innama al-a'malu itu perbahasan nahu peringkat yang sederhana tinggi dan kita tak sesuai bincang sekarang. Okey. Cuma ibu ayah nak bagi tahu maknanya bertukar. Kalau inna saja sesungguhnya. Tapi kalau innama terjemahnya hanya senya. Hanya senya segala amal itu dengan niat. Maksudnya tidak ada amalan tanpa niat. Semua amal mesti ada niat. Semua amal mesti mula dengan niat. Hanya senya. Hanya senya maksudnya amalan tu takkan terjadilah kalau tak ada niat. Ibu tiba-tiba ibu dengan kuliah, lepas habis kuliah ni, ibu pun bangun. Allahu Akbar. Ibu buat apa ni? Tak tahu, saja je. Sah tak semayang tu? Allah, tiba-tiba bangun. Allahu Akbar. Tiba-tiba ibu macam tu. Soalan saya, ibu sah tak semayang ibu? Mana sah? Pasal apa tak ada niat? Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah. Tiba-tiba ibu masuk bilik air. Tengah-tengah mama-mama itu, ibu pun terus basuh muka semua. Tanya, ibu buat apa ni? Entah. Maksudnya tak ada niat. Okey, pasal tu ibu ayah, niat ni benda yang sangat penting. Dengan niat saja, betul niat, betul amalan. Amal-amal soleh. Ulama beritahu berapa banyak amal dunia, berapa banyak amal agama, berapa banyak amal dunia dulu, berapa banyak amal dunia jadi amal akhirat kerana betulnya niat. Nampak zahir amalan dunia. Apa amalan dia? Nampak zahir dia tak pergi belajar agama pun. Dia belajar pergi sekolah, dia belajar matematik. Dia belajar geografi. Dia belajar fizik. Dia belajar kimia. Nampak zahirnya itu semua belajar ilmu dunia. Zahirnya macam tu. Tapi apa niatnya? Apa niatnya belajar? Apa niat dia mengajar ilmu-ilmu kimia, fizik, bio semua ni? Apa tujuan? Tujuannya dia nak tunjukkan kebesaran Allah Ta'ala kepada pelajarnya melalui ilmu kimia. Melalui ilmu fizik. Dia nak pelajar dia nampak. Melalui ilmu biologi ni, ilmu sains ni kamu nampak kebesaran Allah. Hebat Allah Ta'ala cipta. Kan? Maka jadilah amalan akhirat kerana betulnya niat. Tapi ada orang dia belajar agama. Ada orang dia belajar agama. Dia hantar anak dia belajar hafiz. Hantar anaknya pergi Al-Azhar. Pergi mana-mana universiti kat dunia ni. Jordan ke, Morocco ke, Syria ke, tak kisah mana-mana. Tapi apa niatnya? Niatnya supaya bila anaknya balik nanti orang angkat jadi ulama, orang puji. Kau tengok, inilah ulama yang hebat. Inilah dia ada PhD, doktor, bidang hadis. Gelarannya Al-Hafiz. Hantar anak belajar tahfiz untuk dapat gelaran Al-Hafiz. Itu niatnya. Bukan niat nak redha Allah, tapi niat nak bangga. Anakku ni siapa? Kau yang main Al-Hafiz tau. Al-Hafiz ni, kau nampak dia tulis rokok tapi itu Al-Hafiz tau. Itu ibu ayah.
Apa niatnya? Niatnya nak dipuji, nak diangkat, nak dihormati. Maka walaupun amal agama jadi tidak ada nilai sisi Allah Ta'ala kerana buruknya niat. Itu pentingnya niat ibu. Maka betapa pentingnya niat, Nabi tak sebut dengan inna, Nabi sebut innama. Inna digabungkan dengan ma, dipanggil hasar. Panggil hasar. Hasar ni apa maksudnya ibu ya? Hasar ni setakat itu saja, itu saja. Terangkum itu saja. Tidak keluar daripada daerah itu. Hanya saja segala amalan itu dengan niat. Jelas ibu ayah semua? Jadi, ibu ayah apabila kita faham kenapa digunakan innama, kenapa tak inna saja? Kenapa ada ma? Nak beritahu hasar. Hasar ni terangkum itu saja, terbatas itu saja. Tak keluar daripada daerah itu. Siapa yang ibu ayah faham kepentingan kita faham innama tu, kenapa ada kalimah innama pada al-amal? Siapa yang jelas kepentingan innama tadi? Boleh komen ibu ayah, saya nak tahu. Nampak tak kepentingan innama? Kalau inna saja lain, innama dah lagi tinggi maknanya. Masya Allah ibu ayah. Okey ibu ayah ya. Innama al-amalu binniyat. Kita dah biasa dengarkan hadis ni kan? Hanya saja segala amal itu dengan niat. Biasa dengar. Tapi ibu ayah kita kena faham betul-betul harfiahnya. Kenapa inna, kenapa innama bukan inna. Jadi kita kena faham kepentingan niat, kepentingan niat. Okey? Setakat itu sajalah untuk malam ni ibu ayah. Ibu ayah tak apa ke? Lagi sekali ibu Zainab ya. Saya ulang balik. Asalnya kalau tanpa innama al-a'malu binniyat. Asasnya al-a'malu binniyat. Itu asas. Binaan ayat yang asas. Segala amal itu dengan niat. Itu tak kuat. Nak kuatkan lagi tambah inna. Tapi tak ada ma. Inna saja. Inna al-a'malnya. Tapi kita tak nak bincang. Inna al-a'mala binniyat. Sesungguhnya segala amal dengan niat. Tapi dalam hadis bukan inna. Datang dengan innama. Innama ni lagi tinggi daripada inna. Lagi tinggi, lagi kuat makna daripada inna. Innama, kita kata, kaedah hasar, memberi faedah hasar. Hasar tu apa? Terangkum itu saja. Dalam ruang itu saja. Daerah itu saja. Hanya senya. Terjemahnya, hanya senya. Al-amal, segala amal itu bin niat, dengan niat. Jelas ibu ayah semua insyaAllah. Okey. Jadi setakat ini sajalah untuk hari ini. Minta maaf ibu ayah. Memang target bukan 2 penekanan haji. Bukan 2 penekanan. Tapi dia lebih kuat. Bukan kita nak kata 2 kali takkid. Bagus tu haji tanya. Ibu ayah jangan faham 2 kali takkid. Bukan 2 kali takkid. Tapi dia tegas. Lebih tegas daripada inna sahaja. Okey. Last. Apa terjemah ibu ayah innama? Ibu ayah terjemah hanya senya. Itu sepatutnya. Terjemahnya hasanya. Hanya senya. Cuba tengok terjemah yang lain. Apa terjemah innama ibu ayah? Last. Ambil masa sikit. Sikit je lagi. Apa terjemah ibu-ibu lain? Ibu Maryam bahawasanya boleh tapi dia kurang kuat maknanya dari segi makna hakikat dalam bahasa Arabnya. Haji Nasir bahawa sesungguhnya boleh? Nampak? Ibu Maimunah hanya sesungguhnya. Itu cantik. Cantik sangat terjemah. Dalam hanya sesungguhnya pula. Kalau sesungguhnya saja cantik dah. Tapi kalau hanya sesungguhnya lagi cantik. Masya Allah, tabarakallah. Ibu Radia hanya segala. Okey, boleh? Jadi ibu ayah last. Ibu Makcik Nisa pun hanya sesungguhnya bagus. Masya Allah. Jadi ibu ayah tengok terjemah ibu ayah masing-masing. Kalau terjemah sesungguhnya saja dah cantik. Tapi kalau terjemah hanya sesungguhnya lagi cantik. Okey, insyaAllah ya. Boleh insyaAllah. Okey. Minta maaf ibu ayah, saya tak pandai mengajar. Saya tak pandai macam ustaz-ustaz lain boleh habiskan hadis dalam masa 1 jam. Saya minta maaf sangat. Saya tak pandai bahagian itu, saya kurang lah. Jadi ibu ayah yang penting, ibu ayah memang saya mengajar, saya akan ulang-ulang banyak kali sampai kita betul-betul faham insyaAllah ya. Okey. Hanya sesungguhnya betul ibu ya. Setakat ini saja ibu ayah insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami semua tak pernah tengok wajah Nabi, Ya Allah. Kami semua tak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Kami tak pernah jumpa Nabi, tak pernah berhadapan dengan Nabi, Ya Allah. Tapi kami nak belajar. Kami nak belajar sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Jadi kalau akhlak kami macam akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Jadi kalau percakapan kami macam percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Jadi kalau iman kami pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan iman yang sungguh-sungguh, Ya Allah. Ya Allah, di padang mahsyar nanti, Ya Allah, janganlah kau pisahkan kami dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Allah, di padang mahsyar nanti, Ya Allah, janganlah kau pisahkan kami dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Bagilah, Ya Allah, di akhir zaman, Ya Allah. Di akhir zaman, Ya Allah, kami tak ada Nabi bersama kami, Nabi. Bersama kami tak ada Nabi, Ya Allah. Kau bimbinglah kami, Ya Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang sungguh-sungguh pada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Bagilah hidayah pada keluarga kami, Ya Allah. Bagilah hidayah pada keluarga kami, Ya Allah. Untuk taat pada Nabi, taat pada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Rahim, kami rindu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Kami dah lama tak dapat ziarah Nabi, Ya Allah. Bagilah kami peluang lagi, Ya Allah, untuk ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu saya minta maaf ya. Ramai-ramai kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi ibu minta maaf ya. Kita semua kena banyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.